Bagi saya Antranox bukan ancaman utama lah bagi saya buat masa ini. Tapi alhamdulillah buat masa ini okey. Kalau Antranox ni biasanya dia sudah penghujung sudah. Assalamualaikum guys. Hari ini video baru di kebun. Saya mau cerita pasal penjagaan pokok, iaitu lebih kepada pembajaan. Kalau mengikut daripada teori, dalam konteks pembajaan kita kena baja setiap hari, satu hari 3 kali ke satu hari 5 kali, mengikut daripada pembesaran pokok hari yang keberapa dan jumlah isi baja, iaitu kadar baja di dalam air akan meningkat bermula kalau saya 1.8 hingga ke 3.5 ataupun 3.0, bergantung kepada keadaan cuaca. Sekiranya cuaca panas, saya akan tingkatkan kadar kekerapan baja, iaitu 5 kali ataupun 6 kali sehari. Tapi isi kadar baja dalam air mungkin saya akan kurangkan hingga ke 2.5 atau ke 3.0 pun max lah. Tapi apa yang penting sekali ialah kita dapat menyesuaikan keadaan pokok dengan cuaca ataupun kelembapan media dalam polybag mengikut keadaan cuaca semasa ataupun mengikut musim, sama ada musim hujan kah, musim panas kah. Sebab yang paling penting sekali adalah kelembapan polybag tu sangat-sangat penting, kerana kelembapan polybag ni lah yang boleh membawa penyakit kepada pokok cili dah. Jadi apa yang paling penting sekali adalah baja AB, baja AB yang betul-betul berkualiti. Sebab saya pernah, mengikut pengalaman saya pernah menggunakan baja AB yang saya ambil je, sama saya ni baja AB ni. Tapi sebenarnya bila kita memilih suatu baja AB yang mungkin lebih berlainan ataupun mempunyai formula-formula tertentu, dia agak berlainan, dia punya impact ke atas pokok tu. Jadi apa yang paling penting sekali, penggunaan baja AB mengikut musim, mengikut cuaca dan mengikut kadar dan kekerapan. Itulah yang bagi saya sangat penting dalam pembajaan. Jadi di dalam mengikut kadar pembajaan ni, apabila kita bermula dengan anak pokok, boleh-bolehnya kalau dalam seminggu sekali pun sudah okey. Lepas tu bila lepas sudah dalam 10 hari, 15 hari, mungkin dua kali seminggu pun boleh. Dan isi dia nanti anda akan dapat belajar sendirilah. Isi dia berapa, kadar dia berapa. Jadi saya bagi penerangan di sini adalah penerangan secara ringkas saja. Jadi sebenarnya anda boleh dapatkan ebook untuk lebih lanjut bagaimana penggunaan baja yang minimum tapi hasil yang sangat puas hati. Okey. Jadi apa yang menarik dalam pembajaan ini adalah semua dripper, ini dripper saluran air, jangan ada yang sangkut lah. Jangan ada yang sangkut, jangan ada yang nanti kesian pokok tu. Sebab bila kurang baja, pokok akan menjadi kuning.
Kedua, kita heran tuh kenapa pembesaran pokok tu dia kurang sikit berbanding dengan pokok-pokok lain. Jadi kadang-kadang itu adalah disebabkan kurangnya baja di dalam polybag. Kurangnya baja dalam polybag, itu yang macam-macam boleh membantutkan pokok. Dia bukan juga terbantut, tapi dia akan tembusarannya dia lambat sikit. Buah hasilnya pun lambat sikit. Tapi bila kita cukupkan baja tu, walaupun contohnya lah dalam seminggu tu sudah 5 hari, baru kita sedar bahawa dia dripper dia tu sumbat. Dripper ni sumbat. Jadi mungkin selepas tu baru kita letakkan dripper, pokok tu akan okey balik, akan normal balik. Cuma dia akan terlambat sedikit lah. Terlambat masa, terlambat dalam pembesaran mengikut pokok-pokok lain. Apa pokok yang anda lihat di sini adalah pokok untuk yang harvest yang pertama, buah pertama. Dan ada beberapa pokok tu sudah diambil. Buah pertama ni dia merahnya masih hijau lagi, first layer. Ada yang sudah merah, ada yang masih hijau. Jadi dalam seminggu 2 minggu lagi okey lah. Jadi untuk video terbaru kali ini adalah saya share ringkasan mengenai pembajaan. Pertama, pilih baja yang betul. Dengan pilih baja yang mana-mana aja, sebab baja ni mainkan peranan yang penting. Bagi saya, yang mana penting, kadang-kadang sedikit saya baja, ataupun kadang-kadang seminggu sekali saja baja sudah cukup untuk makanan pokok setiap hari. Lepas tu air putih saja. Bila air putih saja, maknanya kita akan flush ya. Selepas baja tu akan berkurang sehingga contohnya lah kita baja setiap 5 hari. Hingga hari keempat, hari kelima, kira bagi saya dia akan buat flushing. Flushing sendiri, dia clean up balik polybag, dan hari kelima letak baja balik. Letak baja balik, kalau musim hujan kasi pekat lah. Tapi kalau musim panas tu ikut kepada kadar yang jadual yang telah disediakan. Jadi itulah yang sangat penting dalam pengaturan dalam pembajaan. Jadi alhamdulillah kalau mengikut daripada pokok dan hasil dia ni, harvest yang pertama ini nampaknya seminggu 5 hari sekali baja pun okey. Seminggu sekali pun sebenarnya okey. Sebab bila kita tengok daripada daun-daun dia ni, pun kita akan nampak pokok masih sihat dan masih hijau. Dan okey lah. Kalau mengikut daripada pembajaan melalui folia, pembajaan folia contohnya dalam boron, penggunaan boron, mungkin saya kurang sikit dalam penggunaan boron. Saya lebih kepada baja melalui akar. Jadi apa-apa pun penambahan boron ke, penambahan vitamin tambahan ke, semua saya akan drip ke polybag. Saya tidak akan sembur di pokok sebab penyerapan akar sebenarnya lebih nampak kesannya berbanding dengan folia. Tapi apa yang baiknya, apabila pokok tu kita tengok cukup bajanya, dripper tidak tersumbat. Jadi bila dripper tidak tersumbat tapi pokoknya kuning, pokoknya tumbuh besarnya tidak, tapi dia tidak penyakit, mosaic tiada. Bila kita cek refer balik, tiada pula mosaic, tiada pula ini. Jadi kita cuba menggunakan baja melalui folia. Contohnya folia ni biasanya akan menyerap baja tu melalui daun, melalui batang-batang dia tu. Dan kita akan tengok, kalau macam saya akan tengok keputusan dia selepas 2 minggu lah. Tengok hasil dia, sama ada pokok tu akan kembali hijau ataupun pokok tu akan begitu juga. Maknanya mungkin bibit pokok tu tidak sihat lah. Apabila
pokok tu tidak sihat, maka kita akan cabut dan buang. Begitu. Ini adalah pembajaan yang saya share dari akar dan dari pokok tu sendiri, folia. Jadi alhamdulillah dengan cara ini yang saya sharekan secara ringkasnya, dan di video akan datang mungkin saya boleh sharekan bagaimana, bila dan cara yang sesuai memilih baja kah, ataupun teknik yang betul. Sebenarnya teknik dia ni sama juga, semua menggunakan dripper pun, dengan dripper yang sama. Tapi macam mana kita dapat mengenal pasti pokok sihat, pokok tidak sihat. Walaupun pokok tidak sihat, tapi kita akan tengok bilangan hari dia sama mana. Walaupun dia terkena mozaik kah, terkena ada berapa virus kah, ada pun bintik-bintik kah, tapi bila hari dia sudah limpas, maknanya imun pokok tu dia sihat. Dan bagi saya dia tidak boleh menjangkiti pokok lain. Dan pengalaman saya dia memang begitu. Jadi bila pokok tu sudah lepas hari dia, sekian-sekian hari, dia tidak akan, dia akan kena dia sajalah. Tapi kita kena pantau juga. Kena pantau pokok di belakang dia, di depan dia, dan hasil buah dia. Hasil buah dia terkena kah? Terjejas kah? Tidak terjejas kah? Itu yang paling penting lah. Kalau tidak terjejas, maknanya hasil dia, pokok tu menjangkit dia, tapi kita dapat cure pokok tu, kita dapat selamatkan dia. Mungkin daripada pembajaan, mungkin daripada flushing, mungkin kita taruh bacillus kah. Ini bacillus ni sangat penting nih untuk menyihatkan media pokok ni. Ni media ni, kita sihatkan dia media ni. Sebab media ni bagi saya, dia umpama jantung dia, badan dia yang sihat. Dia umpama imun dia. Di situlah tempatnya. Bila kita sihatkan media dia ni, maknanya serangan-serangan serangga tu sebenarnya dia tahan dengan serangan serangga tu. Dia tahan dengan serangan serangga, dia tahan dengan virus, dia tahan dengan contohnya yang biasanya antranox. Memang yang bulan ke-6, bulan ke-5 memang sudah mau kena harvest, mau kena sudah disburse sudah pokok ni. Bila dia mau kena disburse, memang imun pokok tu memang sudah menurun. Memang orang lah macam orang tua. Bila kita sudah tua, imun kita pun sudah turun. Jadi kita kena menggunakan vitamin yang banyak macam kita, makanan berkhasiat. Tapi bila pokok sudah sampai tahap dia, kita tidak boleh sudah menggunakan bagi vitamin lagi. Dia akan kos dengan kita. Jadi kita kena ada cabut, tanam baru. Tanam baru, proses yang sama, proses yang sentiasa berulang-ulang. Setiap satu season ke season yang lain. Okay, untuk yang first season, untuk yang second season, biasa first season kita tanam, biasanya dia akan okey. Tapi bila second season, biasanya kenapa tidak macam first season? Kenapa hari second season ni, pokok ni banyak pula kena penyakit, banyak pula serangga thrift, banyak pula white flies. Kenapa? Pertama, mungkin disebabkan white flies tu baru jumpa di mana lubuk-lubuk dia ni. Kedua, mungkin penggunaan racun organik kita ataupun racun kimia kita tu, kita kena ubah. Kita kena dynamickan, kita kena ubah. Contohnya minggu ini A, minggu B, minggu depan B, minggu depan lagi satu C, minggu depan D. Macam saya menggunakan 4 jenis set. Jadi 4 jenis set, setiap minggu berlainan. Jadi saya menggunakan organik dan racun kimia bergabung dua, sebab saya gunakan secara terbuka. Jadi saya menggunakan organik dan racun kimia 4 set sentiasa berlainan. Jadi alhamdulillah pokok-pokok pun sihat, tidak adalah gangguan. Walaupun sudah season yang berseason-season sudahlah. Jadi apa yang paling penting sekali, kedinamikannya. Macam mana kita menggunakan racun, macam mana kita menggunakan baja, macam mana satu baja yang boleh menarik serangga, mana satu baja yang tidak boleh menarik serangga. Itu yang sangat penting. Bila ada serangga, baja mana yang kita perlu stop dulu, baja mana yang kita perlu lebihkan dulu, mana yang kita kena kurangkan dulu. Itu lebih
lebih terperinci di dalam penggunaan baja. Bagi pengalaman saya buat begitulah. Jadi bila penggunaan baja AB tu, lebih kepada kalsium lah, B, macam-macam lah dalam tu, fosforus lah, apa, nitrogen apa lah semua tu. Jadi dalam B semua tu ada beberapa benda yang kita kena kurangkan untuk mengurangkan menarik minat serangga-serangga ke atas pokok-pokok kita tu. Itu yang bagi saya dalam pencampuran baja tu dia kena, tidak perlu detail juga, tapi kita kena kurangkan sedikit sebab kita menggunakan racun organik ataupun racun kimia. Bila kita tahu macam mana mengadjust penggunaan racun kimia ataupun penggunaan baja mengikut musim, kita akan dapat mengawal pokok kita daripada jangkitan tu dengan senang. Kita akan sendiri akan melihat pokok sihat satu season, 2 season sihat juga, season ketiga sihat juga. Jadi dalam itu saya akan sharekan dalam ebook saya yang akan saya keluarkan pada bulan November nanti. Jadi untuk pre-order ebook tu saya akan open nanti, saya akan buka di platform di bawah nanti. Jadi apa yang paling penting sekali itu adalah baja. Habis kita pasal baja, habis sedikit pasal racun. Okey, penggunaan racun ni saya menggunakan 13 jenis racun. Racun organik saya menggunakan 3 jenis. Saya sentiasa selang-seli kan. Semana organik kita jangan campur dengan racun kimia. Okey, racun kimia lah. Racun organik dia organik saja. Jadi bila kita menggunakan racun kimia tu, kita kena selang-selikan mengikut set seperti yang saya cakapkan tadi. Bila kita menggunakan racun organik, don't worry. Organik dia mana-mana pun okey. Kita pakai hari ni kah, besok kah, lusa berlebihan tidak apa. Dia sebab dia organik. Jadi pokok kita akan sehat, buah-buah pun kadang dia akan lebih besar. Itu organik lah. Tapi kita kena tengok jenis racun organik. Contohnya biasa orang pakai yang standardnya biasa, kitosan lah, macam-macam lah, kitosan lah, bawang lah, neem oil lah, itu semua lah. Neem oil dicampur dengan bawang akan menjadi lengkap racun tu. Lebih kurang begitulah. Tapi ada yang saya buat praktikal menggunakan neem oil dengan bawang pun tidak jadi juga lah. Tapi itulah yang sebabnya kenapa kita perlu selang-selikan kimia organik. Kalau organik ni dia ada booster dia sikit, dia ada makanan tambahan dia. Dia ada makanan tambahan dia. Macam saya ni sebenarnya saya tidak gunakan racun organik pun. Saya menggunakan racun kimia tapi mengawal kadar bajaan di dalam media. Jadi hasil pokok akan okey lah. Hasil pokok akan okey. Ini kita dapat mengawal penyakitnya. Jadi kalau mengikut daripada persekitaran sebenarnya apabila kita nampak pokok, kadang kita takut juga kan, kita nampak pokok dalam persekitaran ni dan kita risau juga, mesti banyak serangga-serangga di sana tu kan, mesti banyak ulat-ulat sana tu kan. Sebenarnya sedikit sebanyak mungkin adalah, tapi bila kita mengawal kita punya jadual racun untuk seminggu tu 2 kali, ataupun seminggu sekali, ataupun setiap 3 hari sekali, setiap 4 hari sekali, okey juga, pokok kita akan sihat juga, tidak juga mengganggu sangat. Cuma yang paling penting sekali penjadualan racun, itu sangat penting lah. Kita kena tengok, contohnya kalau pokok tu masih kecil, kena kawal betul-betul, sebab pokok baby ni senang kena cakit dan daun dia masih lembut. Jadi bila daun tu masih lembut, senang betul kena penyakit, senang kena virus. Tengok di bawah daun dia biasanya ada white flies. Jadi baru kita racun hari ni, besok ada sudah. Jadi kita kena just check, sebab di dalam kitaran kehidupan kita kena belajar juga pasal kitaran kehidupan white flies, trip tu. Ini 2 benda ni kita kena tahu kitaran 2 ni. Contohnya dalam 7 hari lah, lebih kurang mungkin
7 hari. Jadi dalam 7 hari itu kita kena kasih mati di tengah-tengah. Racun di tengah-tengah. Untuk kasih putus dia punya kadar kehidupannya. Sebab daripada pokok sini, dia kan pergi pokok sebelah. Dia kan pergi ke sebelah. Di sini lambat sikit. Tapi di sini ini dia akan laju sikit. Tapi kalau angin dari sana, dia akan laju tuh terbang. Dia bukan pandai terbang pun, tapi dia ikut angin. Dia akan random pergi. Dia akan random pergi sebelah. Itu yang apa? Selalu berlaku. Tapi kalau biasanya, kalau pengalaman saya, kalau pokok tu masih baby lagi, dalam seminggu, biasanya saya akan pantau. Contohnya saya sudah racun hari ini. Bila saya racun hari ini, saya akan cek esok, saya akan cek lusa. Adakah dia? Setiap pokok saya cek. Sebab saya mau tengok dari mana dia bermula. So, bila saya tengok di mana dia bermula, lepas tu saya tengok angin di mana. Bila anginnya contohnya lah dari sebelah, anginnya ke sini, pokok tu, saya akan tengok di sini adakah? Saya tengok di sini adakah? Tengok di sini adakah? Bila di sana tu ada, saya akan tengok esok, lusa, dia pergi sebelah kah? Dia pergi sebelah kawan dia, ataupun dia pergi sebelah sini. Maknanya bila dia pergi sebelah sini, maknanya angin dia memang fly pergi sebelah sini. Berapa hari? Contohnya dalam 3 hari dia begitu, maknanya kita kena cepat. Contohnya sana sehari, hari pertama mungkin